Pertamanya di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih terutama sekali kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar kerana telah memperuntukkan sebanyak 17 juta untuk tahun 2021 bagi menjayakan kempen Kelantanku Bersih. Pihak kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak 5.1 juta bagi menambah baik taman dan pusat rekreasi di seluruh negeri. 3 juta bagi Taman Haiwan dan Zoo Mini. Pembangunan semula Zoo Mini Kuala Krai telah bermula pada tahun ini dan telah mendapat respon yang positif daripada masyarakat. Pihak kerajaan juga telah meluluskan sebanyak 3 juta bagi tujuan pembesaran taman awam di Pantai Cahaya Bulan dan 1.2 juta untuk pengambilan balik tanah pembinaan jalan masuk ke Pantai Kundur. Walau bagaimana COVID telah sedikit sebanyak menyebabkan program Kelantanku Bersih terbantu. Namun demikian, pihak berkuasa tempatan untuk tahun ini telah pun membuat perbelanjaan di bawah program kebersihan sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 ini, pertamanya pembelian 13 buah lori kompakter dan 4 buah lori roro yang melibatkan perbelanjaan sejumlah 5.066 juta. Pembelian lain-lain alatan jentera melibatkan perbelanjaan sejumlah 240,000. Pembelian tong sampah pihak berkuasa tempatan melibatkan perbelanjaan sejumlah 279,500. Kos kerja pelupusan sisa pekerja di tapak pelupusan Beris Lalang melibatkan perbelanjaan 238,000. Lain-lain program dan gotong royong melibatkan perbelanjaan sebanyak RM108,000. Promosi Kelantanku Bersih melibatkan pemasangan billboard, program khas Kita Semula dan bantuan kepada agensi melibatkan perbelanjaan 155,000. Pengagihan setiap don melalui pihak berkuasa tempatan melibatkan perbelanjaan sejumlah 450,000. Pada masa yang sama juga, agenda keceriaan turut menjadi aspek yang dititik beratkan sepanjang tahun 2020. Antara perbelanjaan utama di bawah program keceriaan sepanjang tahun 2020 ialah pembangunan komponen kebersihan dan keceriaan Taman Peranginan Pantai Kundur, Kota Baru melibatkan perbelanjaan sejumlah 200,000, penambahbaikan keceriaan dan keindahan di Pantai Irama, Bacok melibatkan perbelanjaan sejumlah 235,000, projek menaik taraf Pantai Geting, Tumpat melibatkan perbelanjaan sejumlah 196,400, peruntukan pelaksanaan projek lanskap dan keindahan Tanah Merah Kelantan melibatkan perbelanjaan sejumlah 190,000, menaik taraf kemudahan awam di Latar Janggut, Jeli dan kerja-kerja berkaitan melibatkan perbelanjaan sejumlah 199,200. Cadangan mengecat semula bangunan komersial di Medan Ilmu yang melibatkan perbelanjaan sejumlah 336,000 dalam perancangan, menanam pokok bunga kertas di bahu jalan lapangan terbang Sultan Ismail Petra melibatkan perbelanjaan sejumlah 97,000. Menaik taraf Taman Hijau Bandar Jeli melibatkan perbelanjaan sejumlah 74,000. Peruntukan yang telah disalurkan ini menunjukkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan masyarakat menerima kemudahan aspek kebersihan dan keceriaan dengan lebih baik. Pada masa kini, masih terdapat segelintir masyarakat yang membuang sampah merata tempat serta membakar tong sampah pun jadi. Justru kempen kesedaran, promosi dan penguasaan yang berterusan perlu dilaksanakan. Slogan "Jumpa sapoh kutik, jangan tahu sapoh kokse" seharusnya meresap dalam jiwa masyarakat kita untuk menjadikan Kelantan ini bersih. Cadangan pembangunan pusat rekreasi di Gua Ciku, di Gua Ciku 2, Felda Ciku 2, banyak Ciku. Di Gua Ciku 2 kita mempunyai tarikan dan keunikan yang tersendiri seperti mempunyai terowong kelawar yang semula jadi serta bentuk permukaan batu seakan binatang dan barangan seperti ular, cicak, gajah, ikan dan sebagainya. Dan juga mempunyai air terjun 7 tingkat di dalam gua tersebut. Pihak kerajaan melalui Majlis Daerah Gua Musang telah mempunyai perancangan bagi menaik taraf infrastruktur serta mewujudkan kemudahan awam di sekitar kawasan tersebut, antaranya merancang untuk membina kios sebanyak 8 unit, membina tandas awam, menyediakan kemudahan peralatan permainan dan juga jogging track. Cadangan pengindahan bandar lama Gua Musang seperti bangkit oleh Galas
Pihak kerajaan melalui Majlis Daerah Gua Musang telah mempunyai perancangan bagi memperindahkan bandar lama Gua Musang seperti mengecat semula bangunan-bangunan lama dengan pelbagai warna, memperindahkan laluan ke bandar lama dengan menambah pencahayaan pada waktu malam dan penghiasan pokok bunga, menjadikan lorong belakang bangunan lama sebagai tarikan pengunjung seperti mural, lukisan menarik dan sebagainya. Mewujudkan muzium di stesen kereta api lama sebagai tempat penyimpanan barang-barang lama dan tempat lawatan pengunjung bagi mengetahui asal-usul sejarah Gua Musang. Seterusnya masalah rumah mampu milik. Bagi sektor perumahan, Yang Berhormat Datuk Menteri Besar telah mengumumkan sejumlah 15.48 juta peruntukan rumah mampu milik kerajaan negeri di Badang, Bunut Susu dan pembinaan rumah-rumah du'afa. Adapun rumah di Burangai Menak itu insya-Allah akan dilaksanakan oleh PMBK Development di bawah anak syarikat PMBK. Yang lain-lainnya kita rasa kalau kita tambah lagi kita tak cukup dengan keadaan kita sudah defisit 60 juta ni. Nak tambah perumahan kita tengoklah tahu-tahu rupiah pula insya-Allah. Tetapi cadangan-cadangan yang kita nak buatnya seperti membina apartmen mampu milik di Islamic City Tiong itu dalam perancangan. Cadangan membina rumah mampu milik di Bunut Susu Pasir Mas iaitu komponennya rumah teres kos rendah rumah teres kos sederhana satu tingkat, rumah teres satu tingkat dan kedai pejabat 4 unit. Cadangan membina rumah mampu milik Kelantan di Repek Mukim Apam Pasir Mas. Cadangan membina program perumahan rakyat dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Jajahan Bacok dan Kuala Krai. Galas juga tak ada menjemput persoalan disinfektan, disinfeksi tempat awam dalam menangani kes COVID. Kes COVID alhamdulillah Kelantan sehingga kini mencatatkan sebanyak 186 kes positif yang dikatakan antara yang terendah selepas pada Perlis. Namun demikian kita perlu berhati-hati kerana COVID tidak mengenal sesiapa. Justru itu saya rasa untuk disinfeksi ini tidak ada keperluan kerana COVID ini setakat ini kajian yang dibuat sekiranya kita dapat melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, insya-Allah kita dapat memutuskan rantaian COVID sehingga 80%. Dengan kita mengenakan pelitup muka atau mask sahaja setiap masa kalau kita perlu pakai, insya-Allah dia dapat memutuskan rantaian COVID sebanyak 60.2%. Dan sekiranya berlaku penjarakan campur dengan mask atau pelitup muka, kita dapat mengurangkan sebanyak 80%. Justru itu saya rasa antara benda yang masih lagi tidak dapat disesuaikan, tidak dapat diamalkan oleh masyarakat kini ialah mengenai SOP. Kita perlu sangat kepada satu penjarakan, yang kedua perlu kepada cuci pelitup muka. Yang kedua, kita mesti mengelakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan bersembang dengan jangka masa yang lama. Saya rasa itu saja, Datuk Speaker. Terima kasih.